Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah Ustaz doakan kepada kita semua dan juga kepada semua ahli keluarga kita agar diberikan kesihatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik. InsyaAllah pelajaran kita pada hari ini ialah tafsir bagi tahun 5. InsyaAllah kelas kita pada hari ini ialah 5 As-Siddiq. Okey, baik. InsyaAllah kita tengok balik sepintas lalu, sebab pelajaran satu ni kita dah baca pada kelas yang sebelum ni. Okay, InsyaAllah kita baca je balik. Okay, pelajaran satu, tajuk dia ialah Muraqabah dan Ihsan. Okay, macam Ustaz bagi tahu hari tu, Muraqabah maksudnya ialah pengawasan. Okay, baik. InsyaAllah tafsir potongan ayat yang kita akan baca hari ni ialah daripada surah Al-Fajr ayat ke-14. Okey, insya-Allah. Sebelum tu insya-Allah kita akan dengarkan bacaan surah ni, surah Al-Fajr daripada ayat 1 hingga ayat ke-14. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Sadaqallahul Azim. Okey, insya-Allah kita akan bacakan tafsir daripada ayat yang ke-14. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka labil mirsad. Okey, maksudnya sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Okey, baik. Kita tengok kat kolom bawah tu makna kalimah, lafaz dia dan makna. Okey, al-mirsad maknanya ialah mengawasi. Kemudian makna lafaz al-mirsad tu pula allazi yasma'u wa yara a'malal ibad, yang mendengar dan melihat perbuatan amalan hambanya. Okay, baik. Kemudian kita tengok syarah ayat. Okay, insyaAllah Ustaz akan baca. Okay, ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi amaran kepada mereka yang menjadi pelampau kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, menyebut tentang azab yang dikenakan kepada umat terdahulu. Bagaimana pula tentang musyrik Mekah? Allah Subhanahu Wa Taala beritahu yang mereka sedang diawasi. Okay, sambung ke sebelah pula. Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawasi dan melihat apa yang sedang mereka lakukan. Mirsad, perkataan mirsad maksudnya menunggu untuk menyerang seseorang. Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengawasi apa yang mereka lakukan.
dan sudah sedia untuk menyerang mereka. Mereka kat sini maknanya ialah tadi kaum musyrik Mekah tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh menyerang mereka bila-bila masa sahaja. Sebagai Muslim, kita hendaklah merasakan diri kita sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui dan Maha melihat setiap perbuatan, percakapan yang nyata dan yang tersembunyi dari lintasan hati manusia. Jadi Allah Maha melihat, malah Allah boleh nampak apa yang ada dalam hati kita, walaupun benda tu baru terlintas dalam hati kita. Kita tak sebut pun lagi, kita tak buat pun lagi benda tu, tapi Allah dah tahu. Setiap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak dan akan diberi balasan. Okey. Setiap manusia akan menerima pembalasan atas apa yang mereka kerjakan. Amalan baik akan dibalas dengan balasan yang baik, dan amalan yang buruk akan dibalas dengan perkara yang buruk. Okey. Seterusnya, pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-Nya membuatkan orang yang beriman merasakan Allah Subhanahu Wa Taala dekat dengan mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala tempat segala pengaduan dan pergantungan. Jadi jangan kita mengharap dan bergantung kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insya-Allah. Seterusnya kita akan tengok ciri-ciri pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi ada tiga cara Allah Subhanahu Wa Taala tengok kita. Cara Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Okey, cara yang pertama, pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat, mendengar dan sentiasa bersama di mana pun kita berada. Okey. Yang pertama, Allah tengok kita secara direct. Allah tengok kita langsung. Okey. Kita tengok potongan ayat Quran kat bawah ni. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, yakni Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku berada dekat dengan mereka. Okey, daripada ayat Quran ni Allah kata sesungguhnya Allah tu lebih dekat dengan kita. Cuma kita je rasa Allah tu jauh daripada kita. Okey, yang cara pengawasan Allah yang kedua ialah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikah. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Qaf ayat ke-17. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Sadaqallahul azim. Maksudnya, ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan satu lagi di sebelah kiri. Okay, malaikat akan mencatat segala amal perbuatan kita, sama ada baik atau buruk, yang besar atau yang kecil, tidak ada yang tertinggal. Okay, jadi cara pengawasan Allah yang kedua ialah melalui malaikat. Okay, malaikat apa yang jaga buku catatan kita kanan dan kiri ni? Iaitu malaikat Raqib dan Atid. Okey, yang ketiga, cara pengawasan Allah yang ketiga ialah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala melalui diri kita sendiri. Okey, macam mana tu? Okey, apabila kita meninggal dunia, maka anggota tubuh kita seperti tangan dan kaki akan menjadi saksi apa yang telah dilakukan di dunia. Kita tidak berdaya untuk menahan anggota tubuh tersebut dari memberi kesaksi
sebenar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat ke-65, auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, pada hari kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi Allah kata, dekat akhirat nanti, ketika Allah tanya kat kita apa amal yang kita buat, yang bagi jawapan tu bukannya mulut kita. Contohnya, tangan kita mencuri. Bila Allah tanya, kita tak boleh jawab, tapi tangan kita yang mencuri tu yang jawab. Okey, itu antara contohnya. Okey, insya-Allah. Kemudian yang terakhir ialah nilai murni yang kita dapat daripada pelajaran ni. Okey, yang pertama, tengok yang bawah sekali tu. Sentiasa muhasabah diri untuk menjadi mukmin sejati. Dan yang kedua, berusaha memperbaiki diri dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Okey, baik, insya-Allah sampai situ je yang kita akan baca hari ni. Baik, Ustaz ulang balik antara poin-poin yang kita dapat. Okey, jadi ayat yang kita baca ialah daripada surah Al-Fajr ayat ke-14. Okay, insya-Allah semua boleh hafal nanti. Okey, yang kedua ialah ciri-ciri pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala ada 3. Secara langsung, pengawasan Allah secara melalui malaikah, dan pengawasan Allah melalui diri kita sendiri. Okey, baik. Jadi setiap manusia, setiap hamba Allah tidak akan melakukan dosa jika dia tahu kata Allah tengah tengok dia. Dia takkan berani, setiap orang mukmin takkan berani nak buat dosa kalau dia tahu Allah tengah tengok dia. Tapi kenapa ada juga orang buat dosa? Kenapa kita buat juga dosa? Sebab manusia ni selalu lupa. Jadi sama-samalah kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membantu kita agar meninggalkan dosa dan terus beramal soleh kepadanya. Okey, baik. InsyaAllah sampai situ saja pelajaran tafsir kita pada hari ini. Okey, baik. InsyaAllah semoga ada manfaatnya kepada kita semua. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.